Nombor metrik 2022-981-542 dan saya dari petik kelas IC 21032. Jadi saya akan bentangkan tentang tajuk kumpulan kami iaitu peranan JAKIM dalam pengurusan fatwa. Jadi saya merupakan pembentang pertama yang akan bentangkan dahulu tentang 1.0 iaitu pendahuluan. JAKIM ini ialah salah satu perbadanan penting yang menguruskan semua perkara tentang agama Islam di Malaysia. JAKIM ini bukan sahaja menguruskan hal ehwal fatwa, malah perbadanan ini juga menguruskan tentang pensijilan halal dalam suatu barang. Jadi JAKIM juga boleh dikatakan menjadi orang kanan dalam MKI atau Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia, yang mana mereka memainkan peranan penting juga dalam pengeluaran fatwa. Jadi tujuan utama setiap fatwa yang dikeluarkan oleh mufti adalah untuk menjawab setiap persoalan yang diajukan oleh ummah yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah subjek ISC 501 yang saya hormati dan rakan sekelas saya. Nama saya Nur Salsabila binti Ahmad Faris, nombor metrik ID saya 2022-794043. Pada kerja kali ini saya ingin membentangkan latar belakang JAKIM, Kemajuan Islam Malaysia. Yakni JAKIM adalah agensi utama peringkat kerajaan yang menyediakan pelbagai jabatan yang mengingati tujuan utama penubuhan dan pembangunan jabatan hal ehwal Islam di Malaysia. Di samping itu, matlamat JAKIM adalah untuk membangunkan kepimpinan yang berkelayakan dan melahirkan kaki tangan yang kompeten, berdedikasi, terlatih dan berpengetahuan. Kehadiran JAKIM dalam alat pentadbiran negara adalah sangat penting. Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam terletak di dalam bidang kuasa negeri. Oleh itu, ia memerlukan organisasi khusus di peringkat pusat untuk menyelaraskan isu ini. Penyertaan kerajaan pusat dalam Jabatan Hal Ehwal Islam Negara bermula apabila Lembaga Gabenor meluluskan pada persidangan ke-81 pada 17 Oktober 1968 penubuhan sebuah badan untuk menyelaraskan pengurusan agama Islam di seluruh negara. Bersempena dengan penubuhan MKI pada 1 Julai 1969, satu sekretariat juga telah ditubuhkan untuk majlis ini. Pada 1 Februari 1974, sekretariat MKI telah dinaikkan pangkat ke bahagian agama Jabatan Perdana Menteri. Kemudian pada 21 Mei tahun 85 bersamaan dengan 1 Ramadan tahun 1405 Hijrah, seksyen ini dinamakan semula sebagai bahagian Hal Ehwal Islam Bahais. Pada 1 Januari 1997, bahagian ini telah dinaikkan pangkat sebagai pentadbiran di bawah nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yakni JAKIM di bawah Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum, saya Faradalia binti Mustafa Kamal dari kelas IC 2103P2 dan memegang nombor metrik 2022-905317. Sekarang saya akan menerangkan tentang definisi fatwa. Secara umumnya, perkataan fatwa berasal daripada bahasa Arab dan mempunyai 3 sebutan iaitu fatwa, futwa dan juga futia. Dari segi bahasa, fatwa ditakrifkan sebagai perbuatan menerangkan atau menjelaskan sesuatu hukum, permasalahan atau kemusykilan. Manakala dari segi istilah, fatwa bermaksud memaklumkan atau menerangkan hukum syarak berlandaskan 4 sumber hukum yang disepakati iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Wahbah Zuhaili menerangkan bahawa fatwa bukan sekadar hanya menjelaskan hukum begitu saja, tetapi ianya memerlukan pengetahuan yang jelas tentang isu yang sedang berlaku, kajian terhadap psikologi orang yang bertanya dan juga masyarakat di sana, supaya fatwa yang dikeluarkan nanti akan memberikan kesan yang positif kepada mereka. Seterusnya, terdapat dalil Al-Quran yang menceritakan tentang keharusan berfatwa, antaranya dalam surah An-Nisa ayat 176. Berdasarkan ayat tersebut, ia menerangkan bahawa Rasulullah SAW merupakan orang yang pertama yang diberi tanggungjawab untuk berfatwa bagi menyelesaikan masalah yang timbul dalam Islam. Namun demikian, setelah Rasulullah SAW wafat, tanggungjawab berfatwa ini dipikul oleh sahabat baginda supaya dapat terus menegakkan agama Islam dan memberi kefahaman kepada umat Islam yang masih tidak memahami Islam dengan jelas. Seterusnya, tanggungjawab berfatwa ini diteruskan oleh para tabi'in dan para ulama sehingga pada zaman kini untuk memastikan agama Islam sentiasa bersih tanpa tokok tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Mazin. Nombor metrik 2022-755795. Saya dari kelas IC 210-3P2. Okey. Saya akan membentangkan tentang garis panduan pengeluaran fatwa. Sumber utama yang dirujuk oleh jawatan kuasa fatwa dalam menetapkan suatu hukum atau pandangan mestilah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Jadi,
terdapat beberapa kaedah yang digunakan dalam mengeluarkan sesuatu fatwa. Kaedah yang pertama ialah kaum mutamat mazhab Syafi'i, yang bermaksud pandangan yang lebih rajih iaitu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi kaedah ini digunakan dengan pertama sekali yang disepakati oleh Imam Al-Rafi'i dan Imam Al-Nawawi. Tetapi jika berlaku perselisihan faham antara kedua-dua imam, maka pendapat yang lebih utama akan digunakan menggunakan Imam Al-Nawawi. Seterusnya ialah menggunakan kitab Al-Nawawi. Yang keempat ialah menggunakan pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Sya'n ad-Din Al-Ramli. Tetapi jika berlaku perselisihan faham antara kedua-dua imam, maka jawatan kuasa fatwa harus memilih yang lebih dekat dengan maslahah, dan akhir sekali ialah yang disepakati oleh ulama mutaakhirin. Kaedah yang seterusnya ialah kaum mutamat mazhab Hanafi, yang bermaksud kaum zahir riwayah, iaitu pendapat yang rajih serta kuat di sisi ketiga-tiga imam mazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syabani. Jadi kaedah ini dimulakan dengan kitab-kitab zahir riwayah, iaitu yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syabani. Misalnya kitab Asyil Al-Kabir. Seterusnya ialah kitab-kitab Masalah An-Nawadir yang dikarang oleh Imam Muhammad Al-Hasan bin Al-Syabani. Kitab ini diriwayatkan oleh segolongan kecil, iaitu yang membawa maksud ianya tidak sampai ke tahap mutawatir ataupun masyhur. Akhir sekali ialah kitab-kitab Al-Fatawa, iaitu kitab yang adanya isu-isu yang diistinbatkan oleh anak-anak murid Imam Muhammad bin Al-Hasan dan ulama mutaakhirin mazhab Hanafi selepasnya. Kaedah yang seterusnya ialah kaum mutamat mazhab Maliki, iaitu pandangan yang dipegang oleh mazhab Maliki yang sudah ditetapkan melalui kaedah-kaedah mazhabnya. Kaedah-kaedah tersebut ialah kitab Al-Mudawanah. Seterusnya ialah kitab-kitab induk ataupun Ummahat Al-Kutub, misalnya kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas. Dan akhir sekali ialah kitab-kitab mutamat mazhab Maliki seperti kitab Mu'tasar Khalil karangan Khalil bin Ishaq. Kaedah yang keempat ialah kaum mutamat mazhab Hambali, yang bermaksud pandangan yang dipegang berdasarkan kaedah-kaedah mazhab Hambali. Kaedahnya ialah pertama sekali yang disepakati oleh Imam Musa bin Ahmad Al-Maqdisi Al-Hijawi dan Imam Taqi ad-Din Ibnu An-Najat Al-Futuhi. Tetapi jika berlaku perselisihan faham antara kedua-dua imam, maka pendapat yang perlu digunakan ialah pendapat beberapa imam lain. Akhir sekali ialah menggunakan kitab-kitab mutamat mazhab Maliki. Kaedah yang terakhir ialah pengeluaran fatwa mengikut ijtihad. Perkara ini digunakan apabila jawatan kuasa fatwa berpendapat tidak dapat mengeluarkan satu pun fatwa daripada kaum mutamat bagi keempat-empat mazhab. Seperti yang beritahu sebelum ini, sumber utama fatwa ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Dan seterusnya ia akan diikuti dengan sumber yang tidak sepakati. Jadi jika jawatan kuasa fatwa ingin menggunakan kaedah ini, kesemua pakar perlu berbincang supaya jawatan kuasa fatwa dapat mengeluarkan hukum. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan JAKIM dalam pengurusan fatwa mengenai halal. JAKIM merupakan salah satu agensi kerajaan yang terlibat dalam pengurusan industri halal di Malaysia. Peranan JAKIM dalam industri halal bermula pada tahun 1998, iaitu industri ini berperanan memberikan sijil pengesahan halal kepada produk makanan atau barang gunaan di Malaysia. Selain itu, JAKIM juga berperanan untuk memastikan sesuatu barang atau makanan itu mematuhi standard halal yang ditetapkan. Sebagai contoh, terdapat banyak peniaga yang menyalahgunakan label halal demi menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk mereka. Mereka mendakwa bahawa produk atau makanan yang mereka jual itu halal di sisi Islam, walhal hakikatnya tidak sebegitu. Hal ini kerana kebanyakan peniaga merasa bahawa perniagaan yang menjual produk yang mempunyai label halal mempunyai kredibiliti di mata pelanggan, lebih-lebih lagi bagi pelanggan Islam. Oleh yang demikian, JAKIM perlulah memainkan peranannya dalam memberi sijil halal kepada para peniaga. Selain itu, peranan JAKIM dalam pengurusan fatwa mengenai halal adalah JAKIM perlu membuat pengiktirafan pensijilan halal bagi badan luar negara. Sebagai contoh, bagi barang mentah atau barang separa siap dan siap yang diimport dari luar negara dan telah mempunyai label halal dari badan luar negara, JAKIM perlu membuat pengiktirafan status halal bagi barang tersebut sama ada ianya sememangnya halal ataupun tidak. Hal ini untuk memastikan tiada keraguan atau kekeliruan berkaitan kualiti dan kesahihan status halal bagi produk dari luar negara.
Akhir sekali, penggantungan CJ halal dalam sesebuah premis juga merupakan peranan JAKIM dalam pengurusan fatwa mengenai halal. JAKIM diberi kuasa untuk menggantung CJ halal sekiranya perniagaan tersebut didapati melakukan kesalahan. Sebagai contoh, peniaga menambah atau menukar bahan ramuan yang telah diisytiharkan dalam borang permohonan CJ halal tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada JAKIM. Selain itu, sekiranya peniaga mempamerkan CJ pengesahan halal yang telah tamat tempoh di premisnya, ianya juga boleh dikenakan penggantungan CJ halal daripada JAKIM. Tujuan JAKIM melakukan penggantungan CJ halal ini adalah untuk memastikan perniagaan-perniagaan yang telah mendapat CJ halal tidak berbuat sesuka hati dan menyalahgunakan CJ halal tersebut. Poin saya yang kedua ialah peranan JAKIM dalam pengurusan fatwa mengenai solat Jumaat. Umum mengetahui bahawa hukum mengerjakan solat Jumaat adalah fardu ain bagi orang lelaki yang cukup syaratnya, iaitu mukallaf, merdeka, tinggal atau menetap pada suatu tempat, sihat atau tiada keuzuran dan mendengar seruan azan. Pada 26 hingga 28 April 2010, JAKIM telah memainkan peranannya dalam menguruskan fatwa berkaitan solat Jumaat. Terdapat pertanyaan daripada masyarakat tentang hukum menunaikan solat Jumaat sekiranya jemaah yang hadir kurang daripada 40 orang. Justru itu, JAKIM mengeluarkan fatwa bahawa harus menunaikan solat Jumaat walaupun jemaah yang hadir kurang daripada 40 orang. Sekiranya solat Jumaat tidak dapat dilaksanakan, maka amat rugi bagi masyarakat orang Islam yang tidak dapat menghayati dan menghidupkan hari Jumaat dengan amalan-amalan yang telah disyorkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahira binti Abu Bakri, nombor matrik 2022912-435 dan dari kelas IC 2103P2. Dari kacamata yang berbeza, masalah gejala maupun isu sosial semakin berleluasa di Malaysia, tidak kira mana-mana peringkat umur sekalipun. Dalam konteks ini, dapat ditakrifkan bahawa masalah sosial merupakan satu perbuatan yang negatif di mana ianya menjejaskan maruah diri, keluarga, masyarakat dan yang paling utama merosakkan nama baik agama. Hal ini berpunca daripada keluarga, pengaruh rakan sebaya, media massa, pengaruh budaya barat serta masyarakat sekeliling. Terdapat pelbagai masalah yang telah berlaku di Malaysia, antaranya penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas dan yang akan dibincangkan dalam perbincangan kali ini adalah kecelaruan jantina. Kecelaruan jantina dapat ditakrifkan sebagai golongan yang terdiri daripada lelaki lembut atau dikenali sebagai pondan, manakala bagi golongan perempuan pula dikenali sebagai tomboy atau pengkit. Ianya juga meliputi golongan gay, lesbian dan bisexual dalam kosakata LGBT. Justru, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau dikenali sebagai JAKIM memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah sosial kecelaruan jantina daripada tersebar dengan luasnya. Oleh itu, Muzakarah Majlis Kebangsaan Hak Ehwal Islam Malaysia telah memfatwakan bahawa pertukaran jantina daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya adalah diharamkan, melainkan seseorang itu dilahirkan sebagai kunsa muskil. Sehubungan dengan itu, beberapa fatwa yang berkait dengan masalah ini telah wujud secara berperingkat seperti dalam rajah berikut. Bermula pada tahun 1982, fatwa mengenai pertukaran jantina daripada lelaki kepada perempuan. Seterusnya, pada tahun 1989, fatwa mengenai kedudukan makyah dalam Islam. Dan pada 2005, fatwa mengenai hukum menukar status jantina dimaikat. Dan pada 2008, fatwa mengenai hukum wanita menyerupai lelaki. Oleh itu, Islam melarang dan mengharamkan perbuatan meniru ataupun menyerupai jantina yang lain kerana ia merupakan perbuatan yang mungkar dan tidak boleh dilakukan oleh mana-mana umat Islam. Peranan JAKIM yang seterusnya ialah dalam mengeluarkan fatwa yang menangani COVID-19. Perkara ini berlaku melibatkan vaksin yang akan diterima oleh masyarakat semasa COVID-19 bagi menangani COVID-19. Ia terjadi apabila terdapat masyarakat yang mempertikaikan keabsahan dan kehalalan vaksin yang akan diterima, iaitu mengenai bahan yang terdapat di dalam vaksin tersebut. Terdapat umat Islam yang berpendapat bahawa terdapat unsur yang haram di dalam vaksin tersebut, seperti DNA babi. Jadi, JAKIM telah mengeluarkan kebolehan dan juga kewajipan pengambilan vaksin tersebut, iaitu menurut kaedah fiqh yang khusus berkaitan isu penyucian bahan, iaitu istilah dan juga istilah.
Istilah di sini bermaksud proses semula jadi di mana ia memberikan kesan yang baik kepada perubahan hukum iaitu daripada halal kepada haram. Pendapat ini dikeluarkan oleh mazhab Hanafi. Yang seterusnya ialah istilah iaitu satu bahan yang haram sedikit bercampur dengan bahan yang suci berlipat kali ganda daripada bahan yang haram sehingga menghilangkan sifat dan ciri-ciri asal yang terkandung dalam hal itu. Jadi dengan adanya kaedah fiqh yang khusus ini menunjukkan kebolehan dan juga kewajipan mengambil vaksin bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku seperti kehilangan nyawa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya 4.5 iaitu fatwa mengenai zakat. Jadi peranan JAKIM dalam pengurusan zakat adalah sebagai pihak yang menyelaraskan dari segi agama bagi semua negeri. Jadi kutipan zakat yang dilaksanakan mestilah ditingkatkan supaya berada pada tahap yang maksimum dengan tujuan untuk menegaskan semua masyarakat bagi menjalankan tanggungjawab mereka untuk membayar zakat. Jadi antara contoh yang berkaitan dengan fatwa mengenai zakat adalah pertama berkaitan dengan hukum pemberian zakat semula melalui persendirian. Perkara ini berlangsung pada 23 hingga 25 Jun 2009 yang mana pihak yang terlibat iaitu MKI atau Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Negara telah menetapkan bahawa pihak yang bertanggungjawab menguruskan zakat bagi setiap negara perlulah memberikan keutamaan kepada 8 golongan asnaf dahulu yang layak untuk menerima zakat. Isu berkaitan dengan fatwa ini mestilah dikaji semula dan diselaraskan bagi semua negeri dengan bertujuan untuk Jauhar boleh melaksanakan kajian untuk melihat kesan yang positif dan negatif dan ianya akan ditunjukkan kepada Majlis Agama Islam Negeri. Jadi hujah yang disebutkan adalah kerana pihak yang menguruskan iaitu amil perlulah mengagihkan zakat ini kepada golongan yang layak lebih dahulu memandangkan zakat ini adalah ekonomi umat Islam, jadi ianya perlulah dijaga dengan amanah. Dan bagi contoh kedua pula yang berkaitan dengan zakat, fatwa mengenai zakat adalah berkaitan dengan zakat KWSP yang mana kata sepakat telah memutuskan yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa 1982 yang mana menurut mazhab Syafi'i umat Islam yang bekerja wajib untuk mengeluarkan zakat KWSP dengan syarat cukup haulnya dalam tempoh setahun serta setelah memperoleh wang tersebut. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahawa jumhur ulama yang mengatakan bahawa KWSP ini termasuk dalam kategori harta, maka zakat harta itu hanya boleh dikeluarkan jika cukup nisabnya tanpa perlu menunggu tempoh haul tersebut. Maka keputusan daripada Jawatan Kuasa Fatwa telah memutuskan bahawa zakat KWSP ini boleh dibayar jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul yang selama setahun. Selain itu, bagi negeri Perlis berkaitan dengan zakat KWSP ini dengan syarat ia mestilah halal pekerjaan yang dilakukan oleh pencarum itu. Di samping ianya mestilah disimpan dalam akaun yang patuh syariah kerana ianya berkaitan dengan dividen yang diberikan oleh pihak KWSP tersebut. Sebagai konklusinya, fatwa merupakan penjelasan dalam menghuraikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan hukum. Seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sememangnya memainkan peranan yang penting dalam pengurusan fatwa. Tidak dapat dinafikan, pengurusan fatwa yang efektif akan memberi kesan yang positif terhadap individu, masyarakat, negara maupun agama Islam. Pelbagai fatwa yang telah dikeluarkan oleh JAKIM membantu bagi menyelesaikan permasalahan maupun isu yang wujud, antaranya seperti yang dibincangkan iaitu fatwa mengenai halal, solat Jumaat, menangani masalah sosial yang dikhususkan kepada masalah kecelaruan jantina, menangani COVID-19 serta fatwa mengenai zakat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan juga telah diputuskan dengan berhati-hati agar tidak bersanggah dengan syariat serta hukum Islam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.